kanan boleh? Boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Saya hormati Al-Fadil Tuan Imam dan pengerusi ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita malam ini duduk di tempat yang baik. Hujan tuan-tuan turun lebat, alhamdulillah. Hari tu ada yang sini kena gangguan air itu. Tak ada air, maintainnya ada. Alhamdulillah. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Ada kata dalam Quran, falyanzuril insanu ila ta'amih. Tidakkah manusia itu memerhatinya terhadap makanannya? Allah bagi makan. Dan Allah pula menyebut anna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan air mencurah sabba. Sabba ni digambarkan dengan begitu lebat. Lebat sepanjang jalan. Ayat tentang air ni dalam Quran lebih kurang dekat 200 ayat tentang air saja. Dia guna istilah macam-macam lah. Ma'a minas sama' matar al-bi'ru telaga. Dia cerita an-nahru, sungai. Sebut tentang apa lagi? Bahru, lautan. Sebut tentang aina, air mata air. Subhanallah, menunjukkan setiap kehidupan yang Allah sebut dalam dunia ini kami jadikan semuanya daripada air. Satu nikmat yang besar Allah bagi kepada manusia. Jadi untuk kita berfikirlah nikmat yang Allah bagi pada kita hari ini. Jadi tuan-tuan, kita sambung kita punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Muka surat berapa dah? 20? 20 apa tadi? 23. Perenggan bawah sekali. Dia hendaklah mengingatkannya. Okey, itu kita baca ad-dinun nasihah. Agama itu an-nasihah. Kita baca hadis yang diceritakan, hadis sahih dalam riwayat Muslim. Agama itu nasihat. Tapi dia tak semestinya bila disebut, tuan-tuan kalau baca hadis, kalau dia sebut agama itu nasihat, bermaksud semua benda kena nasihat. Ada benda yang dilakukan dengan hukumah, dengan qadiyah, dengan penentuan hukum. Tak semuanya nasihat. Sama macam kita baca hadis al-hajju arafah. Hadis baca hajju arafah. Haji itu arafah. Seolah-olah memberi gambaran haji ni benda yang paling besar dalam haji adalah wukuf di Arafah. Tapi takkan kita tak buat benda lain? Buat juga. Ad-du'a huwal ibadah. Adakah doa itu adalah ibadah? Adakah hanya doa saja sebagai ibadah? Banyak lagi. Jadi ad-dinun nasihah memberi gambaran seolah-olah dalam agama kita ini banyak perkara yang perlu dinasihatkan. Pemerintah nasihat orang bawah nasihat pemerintah, bos nasihat orang bawah nasihat bos, ayah nasihat anak, anak nasihat ayah. Ada juga anak nasihat ayah. Ada juga suami nasihat isteri, ada juga isteri nasihat suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia sempurnakan. Dia tak boleh kata satu pihak saja. Jadi bila dalam hadis ini banyak menyebut tentang peranan seorang guru, al-muallim. Macam mana dengan anak murid dia? Dia nak nasihat apa dia? Cantik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran.
Katanya dia hendaklah mengingatkannya akan keutamaan perkara itu untuk membangkitkan semangat kecerdasannya dan menambah kecintaannya, membuatnya zuhud terhadap kesenangan dunia dan menjauhkan dari kecondongan serta mencegahnya agar tidak terpedaya olehnya. Ini banyak kita dah baca 3-4 kali dah. Membangkitkan kecerdasannya, maksudnya dia pun kena nasihat anak murid dia macam mana nak bagi akal jadi cerdas. Sihat tubuh badan, akal cerdas. Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, contoh. Ya Allah, berkatilah orang yang bangun di awal pagi. Dalam satu hadis riwayat Ahmad sebut, sesungguhnya Sakhar memulakan perniagaan di awal pagi dan dia mendapat keuntungan. Maka ulama bincanglah tentang tidur lepas subuh. Kalau kita baca hadis, Nabi ada ketika Nabi lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan Nabi akan pusing belakang dan Nabi akan tengok makmum. Ini style Nabi lah. Nabi tengok, Nabi boleh kenal orang dulu. Ini specialnya Nabi. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kalau tuan-tuan baca sejarah, yang dia nasihat seorang anak muda. Dia nasihat seorang anak muda yang mana tak datang. Saya lupa nama anak muda tu, nama apa? Apa nama? Cerita dia ni waktu zaman Nabi dia kanak-kanak. Jadi banyak hadis Nabi dia tak dengar. Satu hari Umar pusing belakang sebab Umar pun ikut style macam Nabi, pusing belakang tengok. Dan alhamdulillah orang dulu tuan-tuan, dobit ni akal dia Allah bagi, hafalan mereka, ingatan mereka. Mungkin sebab amalan mereka bagus, dia boleh ingat orang. Umar pusing belakang, dia tengok-tengok Sulaiman bin Abi Hasmah. Dia tengok-tengok mana Sulaiman ni, tak nampak pun sembahyang subuh pagi ni. Boleh cam siapa yang tak datang. Bukan dia cam siapa yang datang, dia cam dalam ramai-ramai siapa yang tak mai. Umar, orang beritahu dia kalau nak tengok dia, nak tanya perkembangan dia, tanya dekat mak dia dekat pasar. Jadi Umar pergi cari mak dia dekat pasar. Umar tanya mak dia. Mak dia pun bagi tahu, anak aku ni penat semalam dia semayang sunat daripada lepas isyak sampai kat subuh. Lepas tu dia tertidur, dia bangun sembahyang subuh. Cuma dia tak pergi subuh Jumaat dengan Umar. Yang tak bangun sembahyang subuh tu kita lah. Kan? Dia bangun. Cuma dia sembahyang sunat sampai sepanjang malam, tuan-tuan. Umar kata, Umar ni subhanallah. Itu yang ulama menyebut, bukan ulama hadis. Baca hadis berkenaan dengan Umar pernah mendengar orang Yahudi pernah menyebut, didengari oleh isteri Umar. Orang Yahudi kata Umar berada depan pintu neraka. Umar tak puas hati, Umar pergi jumpa orang Yahudi tu. Kenapa engkau cakap aku depan pintu neraka? Ingat kau orang Yahudi tu nak tukar statement lah, takut jumpa Umar. Orang Yahudi cakap betul. Engkau berada di pintu neraka, depan pintu neraka. Engkau menghalang orang masuk neraka. Hebatnya Umar. Umar pergi jumpa yang mak tadi tu. Umar kata, wahai ibu, bagi tahu dekat anak, sesungguhnya orang yang salat malam, salat isyak berjemaah dan salat subuh berjemaah lebih baik daripada salat sunat sepanjang malam. Dia mungkin tak pernah dengar hadis ini sebab dia kanak-kanak waktu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun pagi ini, walaupun tak ada lah kita sebut dalam hadis, ulama bincang larangan secara khusus. Kalau tidak orang kerja shift, jenuh tuan-tuan. Betul tak? Nabi lepas semayang, Nabi pusing dan Nabi terlelap sedikit. Dan Nabi ada ketika Nabi tidur dekat tempat ni, tempat tu imam. Tidur tempat tu imam lah. Kita tidur tempat makmum tu. Balik rumah terus limut. Tapi subhanallah, sebab Nabi penat sepanjang malam. Jadi ulama bincang, Nabi doa berkat orang yang bangun awal pagi. Dan kalau kita tengok berapa banyak kajian menunjuk orang bangun awal pagi, orang kajian sains, orang itu tidak akan, ni orang psikologi lah, saya bukan orang psikologi, orang itu tidak akan menangguhkan kerja, lebih banyak kerja diselesaikan, tubuh badannya lebih sihat. Subhanallah, mungkin ada kebaikan yang kita boleh ambil. Jadi bila kita tengok apa? Mana tadi muka surat tadi? Menceritakan kecerdasan kepada anak murid. Dia ajar teknik-teknik nak cerdas pula kepada anak murid. Salah satunya al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang baik berada pada tubuh badan yang baik. Jadi itu bukan hadis, tetapi itu kata-kata yang baik untuk kita amalkan. Badan kita kena kuat, tuan-tuan. Kita kena steady. Kena steady ya. Hari ni macam-macam orang diet. Diet kayu, naik basikal pula. Ramai lah. Saya dah tengok muka nampak gaya ni, ramai ni. Kalau kuliah subuh dia boleh tengok jam, ustaz cepat ustaz habis.
Kami nak pergi naik basikal ni, nak kuliah subuh pun tak senang. Dia pun nak ride dah. Tak apa, kayuh, tak ada masalah. Kita pun memang seronok. Bila negara ini ramai orang sihat, kuranglah habis duit negara dekat orang sakit. Kita nak orang kita orang-orang yang sihat. Subhanallah, steadynya sahabat-sahabat Nabi steady. Tuan-tuan kalau baca steady mereka jalan kaki dengan Nabi. Nabi hijrah umur 40 tahun, Nabi hijrah umur 53 tahun. Jalan kaki Mekah Madinah. Mekah Madinah, kita nak ikut Pakistan daripada Arafah pergi Muzdalifah pun tuan-tuan tengok. Orang Pakistan, orang India dia jalan kaki kan. Kita nak ikut pun tak boleh, tapi dia steady. Tuan-tuan naik Gua Thur. Kan ziarah Gua Thur. Kita mutawif ni, kita nak cerita ke orang. Haji dan hajah, naiklah Gua Hira. Inilah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutawif cakap lah, dia sekali dia naik, lepas tu dia tak naik dah, dia duduk kat bawah. Sebab dia pun tak larat. Subhanallah, jadi kita nak badan yang cerdas untuk akal yang cerdas. Menambah kecintaannya, membuatnya zuhud. Ini kita dah bincang banyak kali dalam kitab ni. Baik, laju sikit. Seorang guru hendaklah mengingatkan dia akan keutamaan menyibukkan diri dengan mengkaji Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'iyah yang lainnya. Dia ikut bidang dia. Tuan-tuan, ada nasihat yang kita ambil daripada mak, ada nasihat kadang-kadang kita ambil daripada guru. Sebab itu kadang-kadang kita pergi sekolah, kita ni mak, kita kenal anak kita, tapi bila kita pergi sekolah, kita minta pandangan cikgu. Anak saya boleh kat mana cikgu? Kadang kita tak boleh catch up dengan sistem pendidikan hari ni. Dia cepat, macam-macam, sekolah pula macam-macam style teknik pendidikan. Bukan kita tak reti, tapi kita, dan betul lah Omar menyebut, ikutlah zaman kamu. Saya boleh ceramah dekat pelajar tahfiz. Adik-adik tahfiz, ustaz dulu kena rotan ya, cara kaedah kami. Tapi hari ni bukan nak kata tak boleh rotan, tapi macam mana nak cakap tu? Kaedah macam-macam kaedah. Dan kita pun boleh hormati kaedah. Mungkin orang dulu kaedah itu terbaik zaman dulu. Betul? Orang tanya, apa kelebihan Chris Tamingsari? Cerita bab hang tua pula dah. Apa kelebihan Chris Tamingsari? Kalau zaman sekarang Tamingsari hebat tak hebat? Tak ada hebat, orang pakai pistol tembak ya. Tapi dia hebat zaman dia. Tuan-tuan tak boleh nak nafikan. Itulah orang yang hebat. Itulah teknik pendidikan. Dulu kita bincang satu, lah ni orang bincang legal wisdom. Dia panggil ataupun kearifan lokal. Kearifan orang hari ini, orang dulu, orang setempat. Sehingga orang buat kajian hukum dalam bab khurafat. Jabatan Fiqh Usul UM buat kajian tentang khurafat. Kajian kan orang dulu. Kau orang dulu kalau tidur meniarap, kaki angkat kat belakang, mak mati. Betul tak? Oh lelo. Lalu bawah apa? Ampayan kan? Apa lagi? Jadi apa tu? Hilang ilmu. Macam-macam gagak datang. Ada orang mati, betul? Apa lagi? Apa dia? Makan leher ayam. Kahwin nanti teleng. Jatuh. Haji makan tak Haji? Makan. Tak apa sebab tak kahwin dah. nak sebut je tuan-tuan dia punya. Bila kita tengok dulu ada ulama bila bincang, kalau kita percaya dia memberi kesan, kita pun katalah khurafat sebab benda ini bukan satu dalil Quran dan Sunnah. Tapi bila orang kaji balik, itu rupanya teknik pendidikan orang dulu. Nak bagi anak-anak takut. Orang dulu yang tua cerdik. Dia tahu mak takkan mati pun angkat kaki. Orang hari ni dia percaya gagak kalau datang betul ni. Itu jadi khurafat sebab dia percaya betul-betul gagak datang orang mati dekat kampung kita. Padahal nak suruh halau gagak, tak bagi lalu bawa ampayan. Teknik pendidikan orang dulu. Ni dikaji. Orang buat nak bersih, bukan nak bersihkan. Dalam agama ni kadang-kadang kita lebih banyak Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita lebih banyak tengok mungkin orang-orang dulu ada kelebihan, mereka lebih awal beriman daripada kita. Mesti ada sebab. Sebab itu kita cari yang baik dulu. Mungkin ada benda baik. Ada benda yang tak betul, tak betul. Kepercayaan yang karut-marut, tak betul, tak betul. Kita cakap tak betul. Tapi orang dulu yang tua dia faham itu untuk kanak-kanak. Jadi pendidikan orang dulu. Jadi kita pun okey, faham pendidikan orang dulu. Jadi macam itulah juga kalau ilmu kita tengok pada guru.
Orang perempuan lah ni boleh main surau. Alhamdulillah, seronok. Kan? Kanak-kanak tak boleh main lagi no? Boleh dah? Berapa tahun? Umur tak bagi tahu. Oh, dibantau. Okeylah. Tak apalah, bagilah yang bapak-bapak main dulu anak-anak lama. Dah. Imam Bukhari, kita pernah dengar cerita. Imam Bukhari ini dia mengaji dengan guru dia. Mak dia suruh fokus pada Quran. Ini mak dia. Tuan-tuan kalau baca sejarah, subhanallah, imam-imam banyak mak mereka ini ibu tunggal. Imam-imam, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ramai tokoh-tokoh ni mak mereka ibu tunggal. Berkah Allah bagi. Menjadi, orang kata menjadi. Kita tak katalah perceraian boleh mengganggu psikologi pendidikan. Kalau tuan-tuan jadi guru tahfiz, ada beza anak tahfiz yang dihantar, mak dengan ayah hantar dengan mak saja hantar. Ada beza. Ibu tunggal hantar anak masuk sekolah tahfiz dengan pasangan suami isteri hantar anak. Ada beza. Kalau ayah hantar anak masuk tahfiz, dululah, saya tak tahu sekarang. Ayah akan tanya silibus macam mana, mengaji berapa tahun, bila dia hafal. Tapi waktu saya duduk kat derga dulu, mak akan masuk mak tahfiz derga. Mak masuk, dia tak tanya tu dulu. Dia tengok hostel macam mana. Betul? Itu. Biasalah dia, kita punya sifat kita, keibuan kita. Subhanallah, Allah bagi kasih sayang. Dia tengok tandas macam mana, almari macam mana, loker macam mana. Ayah saya pun tidak. Ayah saya kata, mak kata, abang kalau tak boleh mengaji, nah bagi duit. Bagi tahu boleh telefon kat public phone dulu. Mengadulah kalau tak boleh sangat. Ayah kita kata tak payah ambil duit, mai duit balik. Sebab kami tak boleh bagi, dia kena bagi duit dekat kerani, dia ada cara nak ambil duit dulu kami. Dia kata, ngaji. Sebab psikologi ayah bukan dia tak sedih, dia tak kesian, tapi mungkin psikologinya berbeza dengan ibu. Dia ada kesan. Akhirnya kadang-kadang, minta maaf cakap, kadang-kadang ibu tunggal, bila anak dia ada problem sikit, dia mengadu, dia bawa balik anak dia. Jadi ada benda yang mengganggu. Tapi subhanallah, imam-imam besar, dia tak semestinya. Imam besar banyak ibu tunggal, mak-mak mereka. Dan mak mereka, Imam Bukhari rahimahullah, makbul doa mak dia. Kalau tuan-tuan baca kisah daripada Imam Lalikai, masyhur Imam Bukhari bin kisah, dia orang Uzbekistan. Mak dia kata, "Kafa tadrusul Quran?" Cukup dengan Quran, kau tak payah mengaji hadis. Cukup Quran. Sebab mak tengok engkau boleh ilmu Quran. Dia pergi mengaji Quran, guru dia tengok sebelah mata hafal dah. Sekali baca hafal. Imam Bukhari. Sekali baca hafal. Macam tuan-tuan lah, kalau saya cakap ni saya tahu tuan-tuan pun dulu-dulu punya, bulan lepas punya mesti ingat punya. Antara level Imam Bukhari ni. Dia ingat. Imam Bukhari kalau tuan-tuan baca, dia macam subhanallah. Dan dia, Allah takdirkan dia buta mata. Ada hikmah. Kadang-kadang orang buta ni telinga dia cekap. Betul. Orang buta ni tangan dia hebat, ngaji Quran pakai beri. Allah bagi lebih kurang sini, lebih sini. Dia macam copy and paste. Baca sikit ingat. Gurunya nasihat, al-an tadrusul hadis. Sekarang mengaji hadis. Dia balik bagi tahu kat mak dia kata, "Tak, Quran saja." Orang Bukhara. Dia meninggal di Bukhara, lahir di Samarkand. Siapa yang rajin pergi Uzbekistan tu dia tahulah. Lalu dia pun balik kata kat mak, guru saya suruh mengaji hadis. Quran dah lepas. Mak dia kata, mulai hari ini tak apa. Mak dia pun duduk malam hari. Subhanallah, anak kecil ini bangun malam membaca Al-Quran. Mak dia pula bangun malam. Kalau kau nak jadi orang hadis, macam inilah, ada orang Quran, ada orang ilmu syariah. Dia tengok anak kita boleh ke mana. Mak dia menadah tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita ni masyhur. Mak dia sebut, Tuhan yang memberikan penglihatan, Tuhan yang maha melihat dan memberikan penglihatan. A'id, kembalikan penglihatan anakku. Niat dia untuk anak dia belajar ilmu hadis. Niat dia betul. Sebab itu kalau kita ni, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu lakuma fi batni muharrara. Ketika mana Imran dia berniat
anak dalam kandungan itu nak jadi muharrara, orang yang memberi bantuan menjaga Masjid Baitul Maqdis. Niat dia betul, niat dia tepat. Allah suka dengan niat orang-orang yang berdoa ada hajat untuk anak dia. Allah bagi lahir anak salihah, nama Maryam. Itu cerita Nabi, cerita Imran. Ini cerita Nabi Imam Bukhari. Mak dia tadah tangan, minta doa. Subhanallah. Mak dia tidur dan bermimpi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila bermimpi cerita ni, kemudian dia beritahu kata anak dia sudah boleh melihat. Mak dia bila jaga, Imam Bukhari datang. Imam Bukhari kata, ya Ummi, in right, aku melihat engkau ya Ummi. Aku boleh melihat engkau, aku boleh melihat engkau. Mak dia kata, dah. Dia cakap, mak pakai baju warna ini, mungkin berlainan. Dia tera semua. Mak dia pun subhanallah. Berkat tuan-tuan, berkat. Jadi kita, kalau kita tengok apa kelebihan anak murid, pensyarah kena tengok penyelia universiti. Dia kena tengok anak murid boleh bidang ni, ambil bidang ni. Penyelia musyrif kita, dia kata you tak boleh ambil bidang syariah undang-undang. Atau Ashraf you tak boleh ambil bidang ni. Dia kata Ashraf you tak boleh masuk bidang akademik. You buat sudah. Bukan nak boleh menggoncang dunia, buat PhD sudah. Jangan duduk diam lagi. Sekarang bukan masa nak duduk diam. Sekarang apa contoh dia bagi tahu, nasihatlah. You jangan ambil bidang ni sebab dia tengok. Tetapi kalau tengok ulama hadis, ada orang ambil bilang ulama hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut, Imam Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi, dia kata istiqra'ut tam. Hebat dia karang kitab Syiarul Alam Nubala, sejarah, sirah orang-orang besar dalam dunia. Sampai macam istiqra'ut tam. Istiqra' ni dalam bahasa moden ni lebih kurang macam kajian selidik. Analisis tu. Cuma orang dulu dia tak ada lah analisis. Dia kata Imam Ibn Hajar Asqalani, kalau bangunlah imam-imam hadis, dia boleh sebut, dia boleh kenal orang tu walaupun dia tak cerita ini imam hadis. Sebab bila dalam Syiar Alam Nubala dia boleh sebut muka macam mana, pakai baju macam mana, serban macam mana, jubah macam mana, janggut macam mana, atuk dia siapa, mak dia siapa. Subhanallah. Ada orang dia punya hafalan boleh begitu. Ada orang macam tu. Ada orang mungkin bukan begitu. Dia ada bidang-bidang masing-masing. Ada orang pandai begini, ada orang yu'til hikmata man yasha. Okey, sambung. Itu adalah jalan orang yang teguh dan arif serta hamba-hamba Allah yang saleh, dan itu adalah darjat para nabi. Mudah-mudahan selawat dan salam sallallahu alaihi wasallam Allah SWT tetap atas mereka. Ini kerja guru, memberi nasihat. Hendaklah seorang guru menyayangi muridnya, dan memperhatikan kemaslahatan seperti perhatiannya terhadap maslahat anak-anak dan dirinya sendiri, macam anak sendiri. Saya pernah sebut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tak apalah, dia milioner. Dia kaya. Anak muridnya Abu Yusuf 17 tahun ngaji dengan dia. Bapa dia pesan, kamu jangan duduk dengan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Dia tu kaya. Bahasa orang dulu, gandum Nu'man bin Thabit tak sama dengan gandum kita. Mungkin gandum basmati kan. Tuan-tuan makan tak makan gandum kan. Dia beras jenis lain. Sebab Abu Hanifah milioner, kaya. Gandumnya tak sama dengan gandum kita. Dia tak apa tiap-tiap hari boleh mengajar hadis. Kamu ada dah besar, kenalah pergi kerja. Petang bolehlah mengaji. Biasalah. Dan dia pun bila mengaji, dia balik pergi kerja. Sekejap mengaji, pergi kerja. Dulu full time. Abu Hanifah tengok, mana Abu Yusuf? Orang dulu dia teliti, dia nak anak murid tu kalau boleh tu, kalau dia mati ni boleh tulis semua. Boleh ingat semua. Sebab itu Imam Syafi'i, siapa penulis kitab Al-Um? Rabi'. Kita baca dah dulu bulan lepas. Rabi' ni seolah-olah macam, kalaulah dia tak ada, kita tak tahu apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Sepiji orang cakap. Sampai orang cakap, kalau dia cakap, dia takkan cakap perkataan dia. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Hafal. Ingat, masuk. Subhanallah. Hafalan mereka kuat. Jadi bila disebut Imam Abu Hanifah, anak murid tak datang, Abu Hanifah buat apa? Mana engkau? Abu Yusuf. Ayahku suruh pergi kerja, buat part time. Part time. Dia
Pergi belakang. Dia kata pergi belakang. Dekat belakang dia punya madrasah tu, balai ilmu dia tu. Pergi ambil lebih kurang berapa dinar ke dirham. Ambil, buat belanja, besok datang mengaji. Tok guru bagi tu. Saya lain kali saya nak main surau ni, tuan-tuan tak bagi haji, tak payah bagi apa-apa saya lah. Tuan-tuan semua dapat. Janji tuan-tuan main Kalau boleh buat macam tu noh. Doa tuan-tuan. Tuan-tuan. Kata tuan-tuan kalau baca subhanallah, Jalaluddin Ar-Rumi, subhanallah. Saya baca dia punya tulisan fihi ma fihi. Dia kata ulama itu memberi sehingga dia susah untuk mendapat. Berhati-hatilah apabila ulama itu mendapat daripada banyak memberi. Saya baca tu, kita pun ini nasihat untuk ustaz. Dia lebih banyak memberi sehingga dia tak fikir apa dia dapat. Dan akhirnya kena berhati-hatilah apabila kamu sering mendapat daripada banyak memberi. Subhanallah, dia punya tulisan-tulisan dia punya kan, Jalaluddin Ar-Rumi ni dia sufi sikitlah. Dia sufi tapi dia punya kalam tu sedap. Tulisan dia punya penulisannya madhab al-hub, madhab cinta. Dia perkenalkan semua orang kena ada perasaan cinta, baru nasihatnya masuk ke dalam jiwa. Subhanallah. Ini tulisan-tulisan yang kadang-kadang kita baca, nasihat. Sebab itu ad-dinun nasihah. Tentang baca ulama dia ada an-nasaihul ibad. Kitab-kitab nasihat. Dia punya semangat nak nasihat. Tentang baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Memang ada kontroversi lah anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Tapi subhanallah, kitab Zadul Ma'ad, bekalan orang-orang. Bukan karang waktu duduk dekat library. Bukan duduk library, dia nak travel, dia tulis lekat Zadul Ma'ad. Sebab itu ulama menyebut, ulama menulis, dia kata ulama dulu menyusahkan kita. Apa dia yang dia susahkan? Dia tulis banyak sangat sehingga kita susah nak baca. Betul tak? Subhanallah, ilmu mereka tulis tu, ulama kata itu baru dalam tak sampai 10% daripada ilmu mereka. Apabila mereka menulis, tak sampai 10% daripada ilmu mereka. Macam kita lah kita tak tulis langsung lah, kita pun tak banyak ilmu sangat. Tuan-tuan dalam bidang tuan-tuan Apa lagi? Hendaklah seorang guru menyayangi muridnya, memperhatikan kemaslahatannya, dan hendaklah murid itu diperlakukan seperti anaknya sendiri yang mesti dikamingi. Saya tak ada tengok teks Arab apa dikamingi tu. Dan diperhatikan akan kebaikannya, sabar menghadapi gangguan dan kelakuannya yang buruk, dan memaafkan atas kelakuannya yang kurang baik dalam suatu waktu, kerana manusia cenderung berbuat kesalahan dan tidak sempurna. Tuan-tuan jadi majikan, jadi bos. Contohlah. Saya ingat sebab baru berlaku. Contohlah, staff kita jaga cashier. Kita tanya staff kita, tak apa, kalau ada duit short bagi tahu. Duit short hilang lari sikit ke, bagi tahu. Saya pun duk sibuk benda lain, tak teringat. Kat setahun dah dia tak pernah report kata duit short. Contohlah. Tanyalah. Ada rakaman pula lagi dia dengar apa ustaz cerita. Ada duit short. Tentu duit short, bukan short current tu. Duit lari dah. Ada kurang tak? Terlari dah. Dia kata tak ada ustaz. Kita bukan tak percaya dekat dia. Kita bukan marah dekat dia. Kita tak marah. Kalau kurang, bagi tahu. Kalau lari, bagi tahu. Dia kata tak pernah, tak ada lagi lah. Tuan-tuan, saya simple ya. Kita buat kaedah simple. Kita ni yang kata pandai matematik sekalipun pernah buat silap tak? Nah, kita cakap dah. Jangan takut, jangan malu. Anda pekerja, anda bukan tok wali, anda bukan malaikat. Mesti ada short, mesti ada silap. Dia pun ada, tapi kami ganti duit kami. Bagi tahulah. Kalau ganti duit staff part timer satu hari kerja, contohnya gaji contoh RM80. Kalau ganti duit RM80, penat dia kerja satu hari. Manalah nak tahu daripada kita duk sedekah dekat tabung masjid, lebih baik kita halalkan duit staff kita, lebih baik. Betul? Contohlah, contoh. Jadi manusia pasti melakukan kesilapan, mustahil. Anak-anak kita tak sabar. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah anak kamu salat
wastabir, bukan wasbir, bukan isbir. Ya, wazan sampai 5 huruf. Wa alif sad ta ba ra, 6. Wastabir menggambarkan ayah suruhlah ahli keluarga kamu solat dan bersabarlah dalam mendidik anak kamu solat. Mungkin mak ayah kita dulu pun sabar dengan kita dulu. Kita yang tak sabar dengan anak kita. Betul tak? Sabar. Nak train bukan senang. Wastabir alaiha. Dia buat silap tak? Dia manusia. Dia mesti buat silap. Kitalah yang tolong bawa dia bagi dekat dengan tempat yang betul. Hendaklah murid itu diperlakukan bagaikan anak sendiri, ya. Memaafkan atas kelakuannya. Sambung barengan berikutnya. Sepatutnya guru menyukai kebaikan baginya sebagaimana dia menyukai kebaikan bagi dirinya dan tidak menyukai kekurangan baginya secara mutlak sebagaimana dia tidak menyukai bagi dirinya. Orang dulu dia suka pergi tanya, "Syekh suka makan apa?" Saya akan makan apa yang Syekh suka. Nabi jangan sebutlah tuan-tuan. Nabi itu dia, semua orang suka nak tiru apa yang Nabi suka. Orang panggil Nabi solat dekat rumah. Cerita Anas bin Malik sebut, orang tua kata, "Semayanglah ya Rasulullah dalam rumah aku." Maka Nabi pun solat. Nabi tanya, "Di mana engkau selalu solat?" Dan dia solat dekat situ. Bila dia solat dekat situ, dia nak jadikan tempat Nabi solat itu sebagai tempat dia sembahyang sunat sampai bila-bila. Nabi sembahyang sekali je, dia seronok. Dia nak jadikan tempat Nabi solat sampai bila-bila. Dan Nabi pun faham kehendak lelaki tu, nak ada keinginan nak tunaikan hajat lelaki orang tua itu, Nabi memang sembahyang di situ, sembahyang sunat. Subhanallah. Anas bin Malik kata Nabi ni subhanallah, macam kita sebut, dia boleh buat sampai orang rasa dia tu special dalam hidup. Dia boleh buat akhlak. Kita makan, saya pernah Melaka tuan-tuan. Daripada Melaka tadi dengan non-Muslim, orang asli dengan orang baru masuk Islam 3-4 hari sebulan, ada yang tak bagi tahu dekat family lagi, rahsia macam-macam. Tadi kalau kita buat program dengan orang asli masuk pedalaman, tak apa, khidmatnya tak payah ceramah. Dia suruh buat ni, dia suruh buat ni, kita tolong dia. Tapi bila nak ceramah kat orang asli, bukan senang tuan-tuan. Ustaz tolong ceramah Ustaz. Macam mana nak ceramah ni kita? Mereka kata, "Ustaz, mereka suka menyanyi. Kita suara sedap tak apalah. Suara pun tak sedap kan. Macam mana nak buat ni kan?" Jadi bergurau. Okeylah, bergurau. Tapi ada yang subhanallah, nak bagi mereka rasa mereka tu special. Amrul As masuk Islam lambat. Tapi dia perasan Nabi tu tengok dia setiap kali. Bila dia cakap dengan Nabi, jumpa Nabi, Nabi tengok dia, Nabi layan dia, dia rasa macam Nabi simpan special dalam hati dia pasal aku ni. Dia boleh buat. Sebab itu dia tanya, "Ana khairun Abu Bakar?" Aku ke yang kau rasa paling baik dekat engkau ataupun Abu Bakar? Sampai tahap macam tu lah. Padahal Abu Bakar tu dah kena ada kawan baik. Dia ingat Nabi ni ada simpan perasaan special. Nabi jawab, "Abu Bakar." Dia kata, "Tak apa, Abu Bakar tak apalah. Abu Bakar tu memang kawan baik." Okey, aku ataupun Umar? Nabi jawab, "Umar." Kata, "Aku ataupun Osman?" Nabi jawab, "Osman." Dia kata, "Aku tak mau tanya, lagi aku sedih." Takut dia tak tahu yang keberapa. Nabi dia jaga hati, dia buat orang rasa special, tapi bila tanya dia jujur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mungkin ada perkataan yang jujurlah. Kadang-kadang cakap betul-betul. Macam saya sebut, orang nak tangkap gambar, macam mana kita nak makan asam pedas, orang nak tangkap gambar tak berhenti. Contohlah kan, kita bukanlah kata kita fatah amin ke, tapi lebih kurang macam tu lah, nak makan ni orang tangkap gambar. Tapi sebab duk teringat benda ni, malu kita. Malu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sebut, kita nak jumpa Nabi dekat telaga. Kita nak semua dalam surau kita ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak boleh ikut sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ni banyak, bukan jenis makanan. Bukan semata-mata, bukan jenis makanan semata-mata, bukan pakaian semata-mata, bukan ibadat semata-mata, tetapi cara body language pun itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis, banyak hadis Nabi yang mana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi buat sebiji macam mana. Salman Al-Farisi buat sebiji macam mana Nabi pernah buat. Nabi tak ada dah, tapi dia buat balik. Dia ulang balik apa yang Nabi pernah buat. Hadis angkat dahan, hadis naik kenderaan senyum tanpa sebab. Naik kenderaan, naik unta, tiba-tiba senyum. Senyum seorang-seorang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Orang tanya, kenapa engkau senyum? Nabi pernah sekali naik unta, ada seorang bergurau dengan Nabi, Nabi tersenyum. Dia tak ada siapa gurau, tapi dia pun saja buat senyum. Seronok. Semua benda apa Nabi suka, dia suka. Semua benda. Orang dah sayang, tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang, ayah meninggal, baru meninggal. Tahun tu raya tak boleh raya dengan ayah. Dengar lagu suatu hari di hari raya Piramli pula dah. M. Nasir. Suatu hari di hari raya. Ayah dah tak ada. Tiap-tiap tahun ayah ada raya. Kan? Tak sama orang dah 10 tahun dengan orang baru tahun tu. Makan rendang ni separuh ya. Rendang ni rendang favourite ayah. Dia mengklan, orang Kedah kata. Sayang kat ayah. Hampa jangan kata apa kat dia. Jangan kata apa kat dia. Ini sayang yang sampai subhanallah, mahabbah, hubbun. Imam Suyuti kata bila bincang bab ilmu huruf, makhraj huruf, tuan-tuan mengaji. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya, Allah jadikan Quran dalam bahasa Arab. Subhanallah. Sampai perbincangan alif lam mim. Ulama bincang alif lam mim. Ulama kata nak mulakan Quran, rahmat dan kasih sayang Allah, Allah mulakan lepas Fatihah alif lam mim surah Al-Baqarah dengan satu makhraj yang kena latihan untuk semua ruang-ruang mulut. Alif lam lisan. Orang mengaji makhraj huruf. Lam mim bibir. Allah bagi mula dulu, test dulu, sampailah huruf yang pertengahan. Zalikal kitab. Dia kata mula, dia bincang bab perkataan huruf-huruf dalam Quran. Sampai dia sebut haba. Imam Suyuti kata haba ni hubbun, cinta, hujung leher sampai hujung bibir. Ba ni kalau nak sebut, dia ada dua bibir kita ni, bibir kasar, bibir lembut. Makhraj yang paling tepat bagi ba bukan bibir kasar, tapi pertemuan dua bibir lembut. Ba, hubbun, habib. Subhanallah. Kata menunjukkan cinta itu kalau nak dilafazkan, seluruh anggota mulut mengambil tempat terhadap cinta. Ini cinta. Dengan cinta sanggup orang mati kerana Nabi. Betul? Mana kita siapa-siapa tak ada, tuan-tuan. Betul? Sanggup mati kerana Nabi. Banyak. Jadi bila kita baca cerita tentang ni, guru dia menyukai, menyayangi, sayang, jumpa, peluk, cinta. Itu tanda-tanda kita ni. Kita nak bagi tanda rasa sayang, bagi hadiah. Tahadau tahabu. Tuan-tuan rasa nak bagi kasih sayang, bagi hadiah. Buat makan contohnya. Tut'imut ta'am, buat makan. Tuan-tuan rasa macam seronok nak bagi rasa kasih sayang, saja belanja orang. Saya makan ni selalu orang belanja makan. Dulu berapa tahun sudah, bila orang belanja makan, saya asyik kata alhamdulillah, saya akan doakan haji. Allahumma at'im man at'amana. Orang pun alhamdulillah, doalah banyak-banyak sikit. Wasqi man saqana. Tapi bila fikir-fikir balik, awak orang yang duk belanja kita tak belanja orang. Baru teringat, lepas ni siapa nak belanja? Nak belanja? Silakan. Tak ada lah nak kata tak payah. Tak nak belanja? Silakan. Habis dia belanja, kita cari table lain pula. Kita belanja pula orang. Kalau tidak, tuan-tuan, tiap hari makan free. Betul? Terang cakap. Tu tuan-tuan kena haji, kena jadi ustaz haji, makan free tiap hari. Makan ni free. Sagi ada lah orang tanya, ustaz, dia table ustaz, ustaz makan apa tadi? Tahu dah ada orang nak belanja. Bayang sekejap, kita pun tak tahu hamba Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang yang memberi makan tanpa mengharapkan sesuatu melainkan wajah Allah, terima kasih pun tak perlu. Sebab dalam surah Insan,
Ada orang macam tu. Nak kata nak tagak gambar selfie ke, nak kata ustaz, tak nak, dia makan dia balik. Kita pun tak mau fikir panjang dah. Ada kedai-kedai yang tak mau ambil. Kaya kat Bangi, ada kedai tak mau ambil. Tak mau ambil duit kalau Ustaz Ashraf main makan. Saya kata macam mana saya nak makan? Saya pun malu. Last sekali kena guna taktik ni. Habis makan, nah ambil. Berapa saya makan tadi? RM30. Nah RM30. Budak sekolah kan, makcik-makcik apa makan, kira dia. Terpaksa buat macam tu lah. Kita pun malu. Sebab kita pun pakat berebut nak buat benda baik. Tuan-tuan, kita pun nak jadi orang yang baik. Inilah mengaji. Tujuan mengaji At-Tibyan ni, bawa pergi mana-mana. Cerita tentang adab supaya agama itu membersihkan kita daripada sifat buruk. Berapa ramai orang mengaji tasawuf tetapi makin jauh daripada Allah, makin sombong daripada Allah. Berapa ramai orang belajar ilmu salaf tetapi makin jauh daripada jiwa salaf. Berapa ramai orang mengaji hadis tetapi tak ada jiwa hadis. Berapa ramai mengaji tafsir Quran tetapi lebih banyak orang tengok tak nampak. Quran sebut thumma awratnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang yang mengaji Quran, 3 golongan. Satu yang biasa-biasa saja, mengaji saja. Ada orang berebut-rebut buat kebaikan. Ada orang menzalimi dirinya sendiri. Itu yang kita tujuan kita mengaji ni, akhirnya jadi orang baik. Ngaji fiqh jadi orang baik. Menjadikan kita lebih faham. Imam Abu Hanifah kata, bila aku belajar banyak benda, maka aku lebih faham. Ada orang buat kita anggap silap, tapi rupanya ada betulnya, aku yang tak tahu. Tapi bila kita mengaji tak berapa pandai, kita nampak banyak orang tu tak betul. Padahal mungkin kita tak tahu. Cukuplah tak dan habis satu fasal. Dah habis dah. SOP 221 kena habis. Sikit habiskan satu fasal ya. Terdapat riwayat sahihain, hadis masyhur, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang yang termulia di sampingku adalah kawan dudukku yang melangkah melalui di antara manusia hingga dia duduk menghadapku. Seandainya aku mencegah lalat hinggap di wajahnya, nescaya aku melakukannya. Sayang ni, lalat hinggap kat hidung kawan pun, betul tak? Tentang baca Nabi tidur di atas paha sahabat Nabi. Saya lupa apa? Usamah. Zaid ke? Usamah. Tidur atas paha. Hadis berkenaan dengan beratnya wahyu. Tak angkat. Berat. Wahyu berat, tak angkat. Macam mak tak kejutkan anak. Begitulah dia. Nak dapat orang yang baik sahabat dengan Nabi ni sampai tahap macam tu. Ibnu Abbas kata, kalau aku sayang dekat dia, lalat hinggap atas hidung pun, aku tak selesa duduk. Kita tengok kawan kita kena tipu, kita relax. Orang pakai gambar kita, pakai gambar saya tuan-tuan, kat Facebook punya banyak. Saya tengok, saya pun tak main Facebook sangat. Pelaburan ini tak handsome, tak apa, janji gaya. Itu lah ya. Dia punya macam-macam pelaburan tu, pelaburan ni. Pelaburan apa? Saya dah ingat macam, tak larat lah. Tak larat lah. Sampai satu tahap orang hantar mesej, Ustaz, saya duk tengok ramai orang tua-tua dalam Facebook tanya, macam mana saya nak hubungi? Ustaz, jangan Ustaz. Takkan Ustaz nak biar orang kampung percaya dengan orang kaki penipu? Allah, tak senang duduk, pergi buat report polis. Tengok hari ni ada lagi gambar. Apa dia? Buat report polis. Kita buat report polis bukan kita nak fikir orang tu ambil duit kita, tapi kita kesian dekat orang tertipu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bertolong menolong. Wala taktumus syahadata. Fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati' an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Ayat paling panjang berkenaan dengan kontrak. Kan ayat hutang kan dalam Quran, ayat paling panjang dalam Quran berkenaan dengan kontrak ada menyebut sekiranya orang itu dhaif, orang itu jahil lah, bodoh, orang itu lemah, tak mampu, hendaklah dia mempunyai saksi yang adil. Ulama kata ini ayat akhlak. Kita tengok orang tak pandai kontrak, kita ada sikit ilmu guaman, kita tolong yang mana kita boleh. Kalau besar sangat nak kena buka syarikat, buka fail, cerita lain lah. Kalau kita tengok benda tu tak reti sangat, kita bantu dia. Ada orang tak reti, kita ajar. Orang nak berniaga tak tahu, duk nampak duk kena tipu, jangan, cek.
Itu akhlak. Akhlak membantu orang yang tidak tahu. Membantu orang yang tidak tahu agar daripada dia ditipu oleh orang-orang kaki penipu. Skema sangat banyak. Dalam satu riwayat kata Ibn Abbas, sesungguhnya lalat yang hinggap di atasnya menggangguku. Wallahu a'lam bishawab. Fasal ke-7 ni tuan-tuan. Cukuplah. Saya rasa tuan-tuan pun hari ini dengar cerita berturut-turut kuliah subuh, kuliah duha apa dah? Oh, subuh saja. Berturut-turut ada kuliah. Malam ya. Oh, semalam ada lagi kuliahnya. Tak kira lagi kayuh basikal lagi kan. Surau ke surau, macam-macam surau ke surau lah, masjid ke masjid lah kan. Dia orang dulu tak ada duit naik basikal, orang sekarang ada duit lah yang naik basikal. Macam-macam kawan. Tok Imam kawan saya pun, ustaz belilah basikal, ustaz beli basikal. Ini semua penghasut-penghasut yang tergaram. Allah Allah. Tapi baguslah tuan-tuan, insya-Allah semoga kita semua. Ya. Oh, PM tepi. Ramai ni. Ramai dalam surau ni. Alhamdulillah. Bolehlah. Nak bagi hadiah kat ustaz pun okey, alhamdulillah. Boleh, tak ada masalah. Yang tadi saya cakap memberi lebih banyak apa dan menerima tu, saya rasa tolak tepi. Bab sekali tolak tepi tu. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah SWT. Pinjam pen siapa-siapa di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takut lupa tanda. Ini bulan 20. Hari 20 ya? 20 bulan